Baik, untuk kita bercakap tentang perkara ini dan bersempena dengan sambutan ulang tahun ketiga Hari Antarabangsa Memerangi Islamofobia di talian pada ketika ini adalah Dr. Ahmad Al-Muhammadi yang merupakan penolong profesor di ISTEC IIUM. Assalamualaikum Dr. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, mungkin sebagai pendahuluannya, bagaimana rakyat ataupun masyarakat awam boleh memahami betapa signifikan dan pentingnya apabila ada sambutan Hari Antarabangsa Memerangi Islamofobia ini, Doktor? Ya, terima kasih Fauzi. Ya, ada beberapa perkara yang kita boleh sebut. Yang pertama sekali adalah setiap 15 hari bulan Mac, ya, kita akan menyambut Hari Islamofobia, iaitu di Anti-Islamophobia Day, iaitu untuk combat Islamophobia di seluruh dunia. Dan ia menjadi signifikan kerana dua faktor. Yang pertama sekali adalah Islamofobia menjadi salah satu masalah kepada masyarakat Islam dan masyarakat antarabangsa sehingga ke hari ini, walaupun pelbagai usaha telah dilakukan sejak berpuluh tahun lalu. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang keduanya adalah ia menunjukkan bahawa komitmen masyarakat antarabangsa untuk memerangi masalah ini. Sama ada di peringkat antarabangsa, iaitu negara OIC dan juga bukan negara OIC, negara Eropah misalnya, iaitu sambutan ini dilakukan oleh di 140 tempat. Ini merupakan satu perkara yang sangat signifikan bagi saya. Dan ia akan memberikan satu impak yang besar kerana ia disambut di seluruh negara, di seluruh dunia. Doktor, kalau saya merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Wisma Putra pada hari ini bersempena dengan sambutan Hari Antarabangsa Islamofobia, antara lain Malaysia mengalu-alukan pelbagai inisiatif Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Majlis Hak Asasi Manusia dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, yang menyeru supaya masyarakat antarabangsa mengukuhkan lagi usaha untuk menggalakkan budaya toleransi dan keamanan berdasarkan penghormatan kepada hak asasi manusia dan juga kepelbagaian dan kepercayaan agama, dan Malaysia percaya bahawa tindakan yang lebih nyata adalah amat perlu bagi menangani punca Islamofobia. Mungkin pada waktu ini doktor boleh kongsikan dan mungkin beri sedikit contoh-contoh yang menjelaskan stereotip masyarakat antarabangsa khususnya terhadap Islam, dan kita bercakap tentang era baru, era yang didominasi dengan media sosial dan juga era teknologi baru. Bagaimana doktor melihat kepada keadaan pada waktu ini? Adakah dengan adanya media sosial ini mencambahkan lagi ataupun merangsangkan lagi sentimen dan juga stereotip berkaitan dengan Islamofobia ini, doktor? Baik, yang pertama sekali kalau kita melihat pada trend di peringkat antarabangsa, selepas daripada berlakunya peristiwa di Palestin, perang di antara Israel dan orang Palestin di Gaza, isu Islamofobia menjadi salah satu isu yang besar di peringkat antarabangsa. Dan they call it an uptick. Ada peningkatan kes-kes yang melibatkan Islamofobia di negara Eropah dan juga di negara-negara lain. Di Jepun misalnya ada laporan yang dalam minggu lalu menyebut tentang rising trend of Islamophobia di Jepun. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat membimbangkan. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan stereotip. Kalau kita teliti media-media antarabangsa terutamanya dan termasuk juga dalam social media, ada 5-6 istilah yang selalu dikaitkan dengan stereotip umat Islam. Seperti istilah ganas, mundur, ya, tidak bertoleransi, fanatics, ya, close-mindedness, berfikiran tertutup, dan boleh dieksploitasi. Jadi gambaran-gambaran dan istilah-istilah ini digunakan untuk memberi gambaran tentang Islam dan umat Islam. Dan ini adalah satu perkara yang sungguh membimbangkan kalau ia tidak ditegah, terutamanya dalam era sosial media ini. Kita boleh nampak bahawa ada satu trend
iaitu yang dipanggil sebagai the globalization of Islamophobia. Oleh kerana hari ini kita becoming more interconnected di seluruh dunia, jadi apabila munculnya Islamophobia ini, dia juga mengambil, they call it the riding the wave of globalization. Jadi timbulnya fenomena globalization of Islamophobia. Jadi ia semakin sukar untuk dibantras, kecuali kita perlu bekerjasama di antara negara-negara Islam dan negara-negara lain untuk membantras perkara ini. Doktor, dalam kesempatan 2 ataupun 3 minit yang akhir ini, bagaimana doktor melihat kepada peranan yang boleh ditonjolkan oleh Malaysia untuk menjadi champion ataupun menjadi juara dalam menyebarkan kefahaman ataupun berkaitan dengan Islam? Dan kita tahu, dan seperti apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam misi jelajahnya di luar negara, termasuklah yang terbaru di Jerman, selain pada mengutarakan dan juga memberi pemahaman yang lebih jelas berkaitan apa yang berlaku di Palestin, di Gaza secara khususnya, Perdana Menteri juga ada menyentuh tentang Islamofobia. Jadi bagaimana dan apa peluang dan apa potensi yang ada pada Malaysia untuk masyarakat dunia mendengar suara Malaysia apabila bercakap tentang menyebarkan kefahaman yang betul yang sebenarnya berkaitan dengan Islam, Doktor? Malaysia menduduki the respectable position dalam dunia Islam dan juga di dunia Barat. Ada 3 perkara yang kita boleh buat di peringkat Malaysia ini. Yang pertama sekali adalah Malaysia perlu mengambil proactive measure, iaitu satu bentuk tindakan dan pendekatan yang proaktif, bukan reaktif. Jadi kita perlu bersedia dan membuat persiapan secara berterusan, terutamanya yang melibatkan engagement dengan negara-negara yang ada potensi yang banyak menghasilkan naratif-naratif Islamofobia ini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah berterusnya dialog-dialog dengan individu-individu, orang-orang terpenting di negara-negara bukan Islam di Eropah misalnya. Sebab itulah pada perbincangan yang sebelum ini saya pernah menyebut tentang perlu adanya membawa ahli-ahli parlimen dan juga diplomat daripada negara lain untuk datang ke Malaysia melihat sendiri apakah bentuk perpaduan yang kita ada walaupun kita mempunyai kaum yang berbeza. Dan yang terakhir sekali adalah sangat penting, Malaysia perlu mewujudkan sekretariat di peringkat kementerian ataupun di peringkat nasional, satu sekretariat yang mengurus tentang yang koordinate isu Islamofobia ini. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang, tak boleh harapkan orang tu, tak boleh, perlu ada satu koordinasi. Dan mungkin oleh kerana JAKIM merupakan agensi tertinggi di peringkat kebangsaan, dia boleh memimpin dalam hal ini, menjadi sekretariat, menjadi koordinator, dan seterusnya kita boleh melakukan sesuatu apabila setup itu sudah wujud di peringkat negara kita.